Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berada pada siri yang ke-57 daripada pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullah, dan dah tiba pada riwayat secara keseluruhan 633. Kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang tajuk Al-Mashu 'alal Khuffain, sunnah untuk menyapukan air ketika mana seseorang itu memakai khuf. Apabila seseorang itu memakai khuf, pada zaman Nabi SAW, khuf merujuk kepada stokin tebal yang diperbuat daripada kulit. Maka sunnah untuk menyapukan air ke atas khuf tersebut. Riwayat yang ke-633, baca dulu sanad dia. Tutup kipasnya. Daripada sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu tawadda'a, bahawa beliau annahu wadda'an Nabi, beliau pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Wadda'a maksudnya memperwudukkan Nabi. Bukanlah dia tolong basuh tangan Nabi semua, tidak. Dia tolong mencurahkan air sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Fatawadda'a, maka baginda Nabi telah berwuduk. Wa masaha ala khuffai, menyapukan air pada kedua khuf baginda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika mana ditanya oleh Mughirah bin Syu'bah, adakah perlu dia mencabut mengeluarkan khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda bersabda, inni adkhaltuhuma tahirataini, sesungguhnya aku telah memasukkan kedua khuf ini dalam keadaan aku suci, aku telah berwuduk pada waktu itu. Maka daripada sini dalam mazhab Syafi'i menjadi dalil bahawa antara sunnah, antara syarat untuk boleh melakukan masah ke atas khuf itu mestilah dipakai dalam keadaan telah berwuduk yang sempurna. Terus riwayat seterusnya 634. Daripada sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, takhallaf Rasulullah, baginda Nabi SAW telah tertinggal di belakang. Wa takhallaftu ma'ahu, kata Mughirah, dan aku juga telah tertinggal di belakang bersama dengan Nabi SAW. Para sahabat yang lain mereka telah bergerak dahulu, mereka telah meneruskan perjalanan, tinggal Mughirah bersama dengan Nabi SAW yang berjalan di belakang. Falamma qada hajatah, maka apabila baginda Nabi SAW telah menyelesaikan qada hajat baginda, keperluan baginda untuk buang air, maka baginda telah bertanya, ama'aka ma', adakah bersama dengan kamu air? Fa'ataituhu, kata Mughirah, maka aku telah membawa kepada baginda bimitharah, dengan satu bekas yang berisi air. Faghasala kaffai, maka baginda mulakan wuduk dengan membasuh dahulu kedua tapak tangan baginda.
wa wajha, dan kemudian wajah muka baginda. Thumma dhahaba yahsir, kemudian baginda ingin untuk membuka. Yahsir pada baris yang keempat. Yahsir maksudnya yakshif. Baginda Nabi SAW ingin untuk membuka baju an zira'i, daripada kedua lengan baginda. Nabi nak berwuduk, tapi pada waktu itu ketika mana Nabi nak buka baju daripada tangan baginda, Nabi nak selak. Fadaqa kumul jubbah, maka pada waktu itu ternyata sempit akan lengan jubah Nabi SAW. Tak boleh Nabi nak tolak kain jubah daripada tangan, daripada lengan Nabi SAW. Maka apa yang baginda buat? Fa akhraja yadahu min tahtil jubbah, maka baginda Nabi SAW telah mengeluarkan tangan baginda melalui bawah jubah. Wa alqal jubbata ala mankibai, dan Nabi SAW telah meletakkan jubah tadi di atas kedua bahu baginda. Wa ghassala zira'i, dan Nabi SAW telah membasuh tangan beserta lengan baginda. Wa masaha binasiyatih, ini penambahan yang ada pada hadis ini dan hadis berikut yang tak ada pada hadis sebelum ini. Dan Nabi SAW ketika mana menyapu air pada kepala, Nabi SAW telah menyapu air pada bahagian depan kepala baginda. Wa alal imamah, dan juga Nabi telah menyapu air pada atas serban baginda. Maka daripada sini yang mana nasiyah bermaksud muqaddamur ras, bahagian depan kepala. Maka apa yang Nabi SAW buat? Nabi SAW telah menyapu air pada bahagian depan kepala, dan Nabi telah tarik pada waktu itu ke atas serban baginda. Maka ini maksudnya yang Nabi telah menyapu air atas serban. Sebab dalam sebahagian riwayat yang mana Imam Muslim tak bawakan riwayat tersebut, maka dalam sebahagian riwayat hanya menyebut Nabi menyapu air di atas serban. Maka riwayat yang seperti ini yang dibawakan oleh Imam Muslim pada waktu itu menunjukkan maksud penafsiran. Apakah maksud Nabi menyapu air di atas serban? Maksudnya setelah Nabi menyapu pada bahagian depan kepala Nabi, Nabi tarik tangan baginda pada waktu itu menyapu juga di atas serban baginda. Dan inilah yang diterangkan oleh Imam Nawawi dan para ulama yang lain. Maka sebab itu bila kita baca hadis semata-mata dan hanya memahami terjemahan semata-mata, dalam keadaan kita tidak mempunyai pemahaman yang meluas dalam hadis, maka itu yang menjadi salah faham. Lalu ada yang mengatakan tak payah buka kopiah, tak payah buka serban, ketika mana berwuduk boleh sapu atas kopiah dan serban sahaja. Maka penting untuk kita melihat daripada keseluruhan hadis tersebut. Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi rahimahullah, hadza mimma ihtajja bihi ashabuna, inilah yang telah dijadikan dalil oleh para ulama mazhab Syafi'i ala anna masha ba'dir ra'si yakfi, bahawa cukup menyapu air pada sebahagian kepala sahaja. Macam Nabi hanya sapu pada bahagian depan kepala sahaja, kemudian Nabi tarik kepada serban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushtaratul jami', ketika mana menyapu air pada kepala tidak disyaratkan keseluruhan kepala. Sebab itu Nabi hanya sapu pada nasiyah, pada bahagian depan kepala sahaja. Li'annahu law wajabal jami', kerana sesungguhnya kalaulah wajib menyapu air pada seluruh kepala, lamaktafa, maka tidaklah Nabi akan mencukupkan pada waktu itu dengan serban berbanding daripada rambut yang berada di bawah serban. Fa innal jama', kerana menggabungkan pada waktu itu bahagian depan kepala yang merupakan hukum asal, wal badal, dan serban yang merupakan gantian, fi udwin wahid, pada satu anggota ketika mana diwudukkan, la yajuz, adalah tidak boleh. Maka contohnya apa tak boleh? Asal dengan badal digabungkan. Contoh, ada orang yang mana pada waktu itu dia nak menyapu air pada kaki dia, pada khuf dia, kama law masah ala khufin wahid, maka seperti mana tak cukup kalaulah seseorang itu dia nak sapu air pada satu khuf dan dia nak basuh kaki yang kedua, maka tidak boleh.
Maka sebab itu daripada sini kita belajar bila Nabi menyapu air pada hanya sebahagian kepala, bahagian depan dan bahagian bakinya Nabi sapukan di atas serban, bukanlah nak menunjukkan boleh sapu atas serban, tapi sebenarnya nak menunjukkan bahawa apabila dah sapu sebahagian kepala dengan air ketika mana basuh, ketika mana kepala, maka itu telah mencukupi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris bawah dia kata Imam Nawawi, wa kadza law kana ala ra'si qalansuah, walaupun dalam hadis sebut serban, kalaulah seseorang itu dia pakai kopiah, walam yanzi'ha, dan dia tak nak cabut kopiah dia, maka dia hanya perlu menyapu air pada bahagian depan kepala, masaha binasiyatih, kemudian wa yustahabbu ayyutammima 'ala al-qalansuah, dan dia menyapu air pada songkok dia seperti mana dalam serban yang disebutkan dalam hadis. Sebab itu kata para ulama, kata Imam Nawawi, walau iktasara 'ala al-imamah, kalaulah dia hanya menyapu air di atas serban sahaja, dia buat atas serban sahaja, atas kopiah, langsung tak sentuh rambut, walam yamsah syai'an min ar-ra'si, langsung tidak menyapu air pada kepala, pada rambut, lam yajuz zalika, maka itu langsung tidak boleh. Itu langsung tidak boleh, dan inilah pendapat majoriti para ulama. Apakah maksud nasiyah yang ada dalam hadis? Muqaddamur ra'si, iaitu bahagian depan kepala. Dan di sini Imam Ahmad bin Hanbal ada menyebut bahawa kalaulah seseorang itu menyapu air hanya pada serban, maka menurut pandangan beliau adalah boleh. Itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Terus baca. Kemudian baginda telah menyapu air pada kedua khuf baginda. Lalu kita dah baca beberapa kali bahawa ini antara dalil yang menerangkan bahawa boleh menyapu air pada khuf baginda. Terus sumarakibah, kemudian baginda telah menaiki balik tunggangan baginda, warakibtu, dan aku pun menaiki kembali tungganganku, fantahaina, maka kami telah tiba, kami telah sampai kepada kaum, wa qad qamu fi salah, dan mereka telah mula mendirikan salat. Yusalli bihim Abdurrahman bin Auf, telah mengimamkan mereka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Maka daripada perbuatan Abdurrahman bin Auf yang tak tunggu Nabi, yang terus solat pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11, baris yang ke-11. Maka kata Imam Nawawi, daripada perbuatan Abdurrahman bin Auf yang solat tanpa tunggu Nabi, annal imama idza ta'akhkhara an awwalil waqt, apabila imam itu terlewat daripada solat awal waktu, ustuhibbah, maka sunnah bagi jemaah untuk mengkedepankan salah seorang daripada mereka, fayusalli bihim, menjadi imam untuk mereka, maka itu yang afdal. Maka sebab itu Abdurrahman bin Auf bila dah masuk waktu, beliau jadi imam dan Nabi SAW menjadi makmum. Maka daripada hadis ini yang kita belajar bahawa Nabi pernah menjadi makmum kepada para sahabat hanya pada 2 orang, Abdurrahman bin Auf dalam peristiwa ini, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana sebelum kewafatan baginda Nabi SAW. Terus baca. Dan pada waktu itu Abdurrahman bin Auf telah selesai 1 rakaat. Dia telah selesai menjadi imam untuk 1 rakaat. Falamma ahassa, bila Abdurrahman bin Auf menyedari bin Nabi, dengan kedatangan Nabi, zahaba yata'akhir, maka dia mula untuk berundur, fa'awma'a ilaih, maka Nabi isyaratkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk teruskan salat. Fasalla bihim, maka beliau telah menjadi imam untuk mereka. Falamma sallama, apabila Abdurrahman bin Auf memberi salam, qama Nabi, maka Nabi berdiri, wa kumtu, kata Mughirah bin Syu'bah, aku pun turut berdiri, faraka'na, maka kami menyempurnakan rakaat, ar-rak'at allati sabaqatna, rakaat yang kami telah tertinggal. Terus riwayat 635, baca.
Maka Nabi dalam berwuduk ketika mana Nabi khuf, maka Nabi menyapu air pada tiga tempat. Yang pertama pada bahagian depan kepala, muqaddamur ras, Nabi sapu air. Dan kemudian yang kedua, Nabi tarik air baginda pada waktu itu wa'ala imamati, pada serban baginda. Dan yang ketiga, masah al khufain, Nabi akan menyapu air pada kedua khuf baginda. 636, baca sampai habis. Riwayat yang lebih kurang sama, nak menceritakan tentang sunnahnya ketika mana pakai khuf, maka menyapu air di atas khuf. 637, baca sampai habis juga. Maka Nabi SAW tawaddu'a ketika mana berwuduk. Famasaha binasiyatih, Nabi menyapu air pada bahagian depan kepala baginda. Wa 'alal imamah, dan Nabi tarik tangan yang sama pada waktu itu untuk menyapu pada serban baginda. Wa 'alal khuffain, dan juga menyapu air di atas kedua khuf baginda. Terus riwayat 638, baca sampai habis. Maka Nabi SAW kata Bilal radhiyallahu anhu telah menyapu air di atas kedua khuf baginda. Maka ini jelas, tak perlu sebarang penerangan. Berkali-kali kita dah ulang. Cumanya pada zaman kita banyak orang dia ambil khuf daripada terjemah biasa. Dia tidak melihat pada konteks apa yang Nabi SAW buat pada zaman baginda. Maka dia pun berpandangan pada waktu itu stokin nipis, stokin biasa pun boleh khuf. Namun sebenarnya itu bukanlah maksud hadis yang telah diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wal khimar di sini maksudnya penutup kepala. Maka apakah maksud penutup kepala di sini? Baris yang kedua daripada bawah, maka ianya adalah al-imamah, serban. Kenapa serban dipanggil penutup kepala? Li'annaha tukhammirur ras, ay tughatti, kerana serban menutup kepala. Maka daripada hadis macam ni kadang-kala bahaya. Sebab ada orang kadang-kala dia baca satu hadis, dia terus mengeluarkan hukum tanpa melihat daripada hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang menerangkan konteks yang sama. Kenapa hadis ini bahaya? Sebab pada hadis ini tak disebut pada waktu itu tentang menyapu air pada sebahagian kepala. Tapi sebenarnya dah diterangkan pada banyak hadis yang lain. Sebab itu Imam Muslim bawakan hadis ini nak menerangkan kepada kita ianya adalah makna yang sama seperti hadis-hadis yang lain. Bila menyebut yang Nabi menyapu air pada serban sahaja, sebenarnya bukanlah maksudnya begitu. Nabi menyapu air pada kepala, rambut, dan kemudian barulah diteruskan dengan serban. Terus, faham ke? Baca sampai habis. Terus, riwayat 639. Terus riwayat yang ke-640. Maka pada riwayat-riwayat ini ada empat riwayat. Maka empat riwayat ini Imam Muslim nak menerangkan babut tauqid, berkenaan tentang tempoh masa yang dibenarkan fil masyi 'alal khuffain, untuk menyapu air pada kedua khuf. Ianya pada waktu itu bukanlah selama-lamanya boleh. Maka ianya ada tempoh. Kalaulah musafir 3 hari 3 malam. Kalaulah mukim tak musafir, maka 1 hari 1 malam. Terus
fas'alhu. فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ليالي يومهما للمسافر ويوما وزيادة. Maka daripada Shuraih bin Hani rahimahullah, lalu kita dah baca dah hadis tadi, maka kata beliau, ataitu Aisyah, aku telah berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah, aku ingin bertanya kepadanya berkenaan tentang menyapu air di atas kedua khuf. Maka Aisyah menjawab, hendaklah kamu bertemu dengan Ibnu Abi Talib, iaitu Sayyidina Ali, dan bertanyalah kepada beliau. Kenapa kena tanya dengan Sayyidina Ali? Kerana beliau kerap bermusafir bersama dengan Nabi SAW. Maka kata Shuraih bin Hani, fasa'alnahu, kami telah bertanya kepada beliau. Maka perbuatan Aisyah di sini, yang mana Aisyah walaupun dia tahu jawapan, dia suruh berjumpa dengan Ali bin Abi Talib. Maka daripada sini, daripada bawah 2, 4, 6, 8 dan baris yang ke-8. Maka pada baris yang ke-8, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu, bukan baris yang ke-8, pada baris yang ketiga daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis min al-adab, maka hadis ini kita boleh belajar adab. Apakah dia? Yustahabbu lil muhaddis walil muallim wal mufti, maka sunnah bagi seorang muhaddis, seorang guru, bahkan mufti, apabila diminta daripadanya perkara yang mana ilmunya ada pada orang yang lebih layak, lebih baik ilmu daripadanya, ayyurshida ilaih, untuk dia menyuruh bertanya kepada orang tersebut. Wa illam ya'rifu, walaupun pada waktu itu dia tidak tahu, maka hendaklah dia berkata, sal an fulan, tanya perkara ini daripada orang lain. Maka daripada sini kita belajar, tidaklah menjadi satu benda yang memalukan kalaulah tak tahu, dan ataupun pada waktu itu menyuruh untuk bertanya kepada orang yang lebih layak. Kadang-kala semua soalan pada waktu itu kita nak jawab dalam keadaan kita tidak tahu jawapannya, maka di situlah terjadi jawapan yang direka, jawapan yang tak tepat, jawapan yang tak pasti dan sebagainya. Maka kata Aisyah tanya dengan Sayyidina Ali. Walhal kita tahu Aisyah bagaimana level tahap keilmuan beliau. Maka Sayyidina Ali berkata, Nabi SAW telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, dan Nabi jadikan 1 hari 1 malam untuk orang yang tidak bermusafir. Berkata perawi, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri, idza zakara amra, yang nama ada dalam sanad tadi, apabila menyebut tentang Amr bin Qais Al-Mulai, asna alaih, beliau selalu memuji perawi tersebut. Riwayat 641, baca sampai habis. Terus 642, di sini Ummul Mukminin Aisyah diterangkan kenapa kena tanya Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali lebih tahu dalam bab ini daripada aku. Tawaduknya Ummul Mukminin Aisyah. 642. Maka aku, kata Shuraih bin Hani, telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah berkenaan tentang menyapu air pada kedua khuf. Maka beliau berkata, pergilah berjumpa dengan Sayyidina Ali, fa innahu a'lamu bidzalika minni, beliau lebih tahu perkara itu daripadaku. Shuraih bin Hani berkata, lalu aku telah bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu, dan baki kisah adalah sama dengan riwayat sebelumnya. Baca baris yang ke-2, 4, 6 daripada bawah. Wa madhhabus Syafi'i, baca. Tenang, walaupun tak ada baris. Wa madhhabus Syafi'i wa kathirina anna ibtida' al-muddati min hin al-hadath ba'da lubsil khuf. Maka permulaan perkiraan 3 malam 1 malam ni bila? Permulaan waktunya, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, apabila bermulanya hadas setelah pakai khuf. Katakanlah seseorang itu dia mula pakai khuf pada jam 5 pagi sebelum subuh, dia ambil wuduk dengan sempurna, maka dia pakai khuf.
dia solat subuh, solat isyraq, solat duha. Kemudian sekarang ni pukul 8.20 barulah wuduk dia batal. Maka bermula daripada batalnya wuduk setelah memakai khuf, maka pada waktu itu barulah bermulanya tempoh perkiraan 1 hari 1 malam 24 jam ataupun 3 hari 3 malam. Dan dia tak perlu buka khuf kecuali jika dia ada hadas besar. Terus baca hadis. Terus next. Dah habis dah baca dah tu. Terus. Bab pada menerangkan bahawa harus untuk menunaikan beberapa solat ataupun semua solat biwudu'in wahid, dengan satu wuduk yang sama, dengan syarat tak batal wuduk tadi. Maka tidaklah wajib setiap kali nak solat kena ambil wuduk yang baru. Tidaklah wajib. Maka apakah maksud ayat yang mana idza qumtum ila solah farsilu, bila kamu nak berdiri untuk solat maka basuhlah anggota wuduk? Apakah maksud dia? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, jawazul masyi 'alal khuf wa jawazus salawatil mafruḍat wan nawafil, harus menunaikan solat fardu, solat nafil, semuanya dengan satu wuduk yang sama. Syaratnya malam yuhdith, tidak batal wuduk tersebut. Selagi mana tak batal, maka pada waktu itu boleh untuk menunaikan berapa banyak solat, 5 waktu solat, termasuk solat nafil ke ataupun semua. Maka kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ini, jawapannya adalah boleh. Kemudian pada perenggan yang kedua, lalu kata para ulama, apakah maksud ayat Al-Quran yang ada dalam suratul Maidah? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin berdiri untuk solat maka berwuduk. Apa maksud dia? Maka kata Imam Nawawi, maksudnya adalah fal muradu biha wallahu a'lam idza kuntum muhdithin, apabila kamu nak solat dalam keadaan pada waktu itu ada hadas, maka sebab itu kena berwuduk. Kemudian pada penghujung baris yang sama, wa yustahabbu tajdidul wuduk, disunnahkan walaupun tak wajib, disunnahkan untuk sentiasa memperbaharui wuduk walaupun masih lagi berada di dalam keadaan berwuduk. Okey, terus riwayat yang ke-643, terus. daripada Allah Ibnu Buraidah, daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallat salawat, telah menunaikan beberapa solat, yaumal fatah, pada hari pembukaan kota Mekah, biwudu'in wahid, dengan wuduk yang sama, dengan satu wuduk. Nabi solat beberapa solat. Wa masa ala khufai, dan Nabi telah menyapu di atas kedua khuf baginda sewaktu wuduk. Maka pada waktu itu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, laqad sana'tal yaum, sesungguhnya Tuan telah melakukan pada hari ini sesuatu, lam takun tasna'uh, yang Tuan tak pernah buat sebelum ini, iaitu Nabi berwuduk dengan wuduk yang sama dan solat banyak waktu solat. Selalunya Nabi akan memperbaharui wuduk. Maka sabda Nabi, amdan, sesuatu yang sengaja, sana'tuhu, aku melakukannya wahai Umar. Nak menunjukkan apa? Boleh satu wuduk selagi mana tak ada hadas untuk digunakan beberapa waktu solat. Riwayat 644 dan seterusnya nak menerangkan tentang, kata Imam Nawawi, makruh, tidak boleh untuk mencelupkan al-mutawaddi, orang yang nak mengambil wuduk, dan selainnya, yadahul mashkuk, tangan yang pada waktu itu ada keraguan, fi najasatiha, berkenaan tentang najisnya, fil ina', terus ke dalam bekas air sebelum membasuhnya 3 kali. Maka kalaulah kita ragu-ragu tangan ini kena ada najis ke tak, kalau pasti tak ada masalah. Maka kalaulah ragu-ragu, maka pada waktu itu apakah adakah boleh nak masukkan ke dalam bekas yang airnya sedikit, nak masukkan ke dalam bekas yang airnya bukanlah 2 kullah? Maka kalaulah ragu-ragu, jawapannya tak boleh.
Jawapannya pada waktu itu hendaklah basuh terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Kenapa? Nanti kita akan baca dalam hadis. Tajuknya adalah ragu-ragu tentang najis. Dan kemudian hadisnya bila kita baca, kerana Nabi sebut kita tak tahu dekat waktu malam di manakah tangan ini berada. Maka kenapa tangan tersebut pada waktu itu dikira najis? Maka lihat penerangan Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bab ini. Kata Imam Nawawi, bila Nabi sebut fa innahu la yadri aina batat yaduh, kerana dia tidak tahu di manakah tangan dia bermalam. Maka kata Imam Nawawi, inna ahlal Hijaz, sesungguhnya masyarakat Arab pada zaman Nabi, kanu yastanjuna bil ahjar, mereka beristinja ketika mana selesai buang air kecil, bahkan air besar, mereka beristinja dengan batu. Itu dah menjadi kebiasaan orang Arab. Sebab itu bila penduduk Quba dia beristinja dengan batu dan air, maka Allah puji di dalam Al-Quran. Masyarakat Arab, mereka bila beristinja pada waktu itu, mereka dah biasa menggunakan batu dan air. Macam zaman kita, ada sebahagian orang dia dah biasa menggunakan tisu, dia tak biasa menggunakan air. Wabiladuhum harah, dan kita kena faham masyarakat Arab pada waktu itu tinggal di tempat yang panas. Maka bila tidur, fa iza nama ahaduhum ariqa ataupun araqa, maka bila mereka tidur, mereka pasti akan berpeluh. Fala ya'manun naim, maka dia khawatiri seseorang yang tidur, maka pada waktu itu tangan dia akan menyentuh pada tempat najis, tempat kemaluan. Maka bila begitu, maka Nabi suruh untuk basuh terlebih dahulu dan jangan dicelupkan terus ke dalam bekas yang mempunyai air yang sedikit. Terus baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stayqadha ahadukum, apabila bangun daripada tidur salah seorang daripada kamu, fala yaghmis, maka janganlah dia mencelup yadahu, tangannya, fil ina'i, di dalam bekas air. Maka al-ina, bekas air, menjadi dalil bahawa Nabi larang kerana airnya sedikit. Sebab kalaulah airnya banyak, kenapa tak elok? Kalaulah pada waktu itu airnya banyak, maka pada waktu itu tidak ada masalah kalaulah airnya banyak. Sebab itu fiqhul hadis pada perenggan yang terakhir, maka daripada sini kata Imam Nawawi, annal ma'al qalila, air yang sedikit. Berapakah jumlah air yang sedikit? 2 kullah. Mana-mana air yang lebih daripada 2 kullah, automatik dikira air yang banyak. Maka kalaulah pada waktu tu ada 100 liter sekalipun, sebab 100 liter masih dikira air yang sedikit, sebab bawah daripada 2 kullah. Maka kalaulah seseorang itu dia ada air 100 liter sekalipun, tapi sebab kurang daripada 2 kullah, idza waradat alaihi najasah, apabila pada waktu itu air tersebut didatangi oleh najis. Apakah maksud didatangi? Maksudnya air itu kat bawah, najis pada waktu itu pergi dekat dia, maka pada waktu itu air tersebut keseluruhan dia akan menjadi najis. Wa in qallat, walaupun najis itu sedikit, wa illam walam tughayyirhu, dan walaupun najis itu tidak mengubah akan warna, rasa, bau pada air, walaupun tak mengubah, tapi kerana air itu sedikit dan najis yang datang kepada dia, maka pada waktu itu seluruh air menjadi najis. Okey, baris bawah dia, wa kanat 'adatuhum isti'malul awani saghira allati tuqassiru an taksuru an kullatain. Maka orang Arab menjadi kebiasaan, mereka hanya ada bekas-bekas yang kecil yang mereka letak air yang kurang daripada 2 kullah. Sebab itu Nabi SAW larang untuk menggunakan air yang telah menjadi najis tersebut. Terus riwayat seterusnya, baca sampai habis, lebih kurang sama.
Terus 646 pun apa lebih kurang sama riwayatnya. Baca sampai habis sanad dan matan dia. Terus riwayat 647. Sabda Nabi SAW menerangkan hadis yang lebih kurang sama. Idza staiqadha, apabila bangun daripada tidur salah seorang daripada kamu, falyufrigh, maka hendaklah dia mencurahkan air ala yadihi, pada tangan dia. Berapa kali sunnah untuk basuh tangan ketika mana bangun daripada tidur? Salah samarrat, sebanyak 3 kali. Maka sebab itu kita tak digalakkan bila bangun tidur sebelum daripada membasuh tangan. Pada waktu itu untuk bersihkan mata, pada waktu itu untuk masukkan ke dalam hidung, pada waktu itu untuk menyapu muka. Kenapa? Sebab kita tidak tahu ketika mana tidur, di manakah tangan kita berada. Qabla an yudkhila yadah, sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bekas air. Kenapa? Fa innahu la yadri, kerana dia tidak tahu di manakah tangan dia pada waktu itu bermalam. Tapi kalaulah seseorang itu dalam keadaan dia tak pasti tangan dia najis ke tak, dia tetap celup ke dalam ke dalam bekas, daripada sudut air tersebut air tersebut menjadi najis hanya bila dalam keadaan pasti. Tetapi apakah hukum perbuatan tersebut? Maka pada baris yang keempat, kata Imam Nawawi, an-nahyu an ghafsil yad fil ina. Daripada sini datangnya larangan mencelup air ke dalam bekas air yang sedikit sebelum daripada membasuhnya. Akan tetapi para ulama menyebut, kalaulah pada waktu itu dia buat, maka sebenarnya ianya adalah larangan tanzihi, bukannya pada waktu itu mengharamkan. Terus baca. Ini sanad dia panjang, ada banyak tahwil. Terus baca sampai habis. Cuma dibawakan sanad ini oleh Imam Muslim. Apakah tujuan dia? Tujuan dia adalah Imam Muslim nak sabitkan bahawa ada riwayat yang tidak menyebut perlu basuh 3 kali. Tak sebut. Maka berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, kalaulah seseorang itu hanya basuh sekali je, maka mencukupi. Sebab bila bangun daripada tidur, semua riwayat Nabi sebut hendaklah dia basuh tangan dia 3 kali. Jangan terus celup ke dalam air, jangan terus celup ke dalam bekas air yang sedikit. Nabi suruh untuk basuh sebanyak 3 kali. Maka adakah mesti 3 kali, tak boleh sekali? Maka Imam Muslim bawakan hadis yang terakhir daripada bab ini sebagai dalil bahawa ada riwayat yang Nabi SAW tak sebut 3 kali. Lalu kalaulah dia basuh hanya sekali, boleh dikira dia tetap mengikuti sunnah Nabi SAW. Terus, illa ma qaddamna, terus bab yang ke-21, riwayat 649. Maka pada riwayat ini kita Imam Nawawi nak menerangkan, Imam Muslim nak menerangkan hadis-hadis apakah yang patut kita buat
bagaimanakah cara nak membasuh apabila anjing menjilat sesuatu tempat, sesuatu bekas. Sebab itu dibawakan tajuk daripada hadis-hadis yang bakal kita baca. Ada lebih daripada 5 hadis di sini berkenaan tentang ulughil kalbi. Hukum apabila anjing menjilat sesuatu bekas, sesuatu tempat. Maka bila anjing menjilat, maka pada waktu itu perlu untuk seseorang itu membasuh dengan cara yang khusus, cara yang tertentu bekas tersebut dan tempat tersebut. Yang ini kita kenali dalam bahasa kita sebagai menyamak sesuatu. 649 baca. وبه إليه قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sabda Nabi SAW, "Idza walaghal kalbu." Walagha. Walagha bermaksud, kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, maksudnya adalah idza syariba bi tarfi lisanih. Apabila dia minum daripada sesuatu bekas yang ada air menggunakan hujung lidah dia, maka diterjemahkan sebagai menjilat. Maka apabila telah menjilat anjing fi ina'i ahadikum, dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka apakah yang dia kena buat dengan sesuatu yang ada dalam bekas tersebut? Falyurikhu, maka hendaklah dia mengalirkan ataupun membuang apa jua yang ada dalam bekas tersebut. Makanan, cecair, air, apa yang ada dalam bekas tersebut, Nabi suruh buang sebab telah menjadi najis. Lalu apa yang dia kena buat? Sabda Nabi, kemudian basuhlah bekas tersebut sebanyak 7 kali. Maka dalam riwayat ini tak disebutkan dengan basuhan tanah. Riwayat 650, baca sampai habis. Terus baca. Terus 651. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah juga, "Idza syaribal kalbu," apabila anjing telah minum, fi ina'i ahadikum, pada bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia basuh sebanyak 7 kali. 652 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum," bersihnya, sucinya bekas salah seorang daripada kamu. Bekas yang mana? "Idza walagha fihil kalbu," apabila anjing telah menjilat pada bekas tersebut. Berapa kali dia kena basuh? "Ayyaghsilahu sab'a marrat," kena basuh sebanyak 7 kali. Dan salah satu daripada 7 basuhan tersebut pada waktu itu mestilah dengan basuhan air tanah. Sebab itu Nabi sebut ulahunna, yang pertamanya hendaklah dibasuh dengan air tanah. Cumanya dalam mazhab Syafi'i tidaklah syarat basuhan yang pertama. Basuhan bila-bila pun pada waktu itu boleh dengan air tanah. Cuma digalakkan pada basuhan yang awal. 653 baca. Sabda Nabi SAW, sucinya bekas salah seorang daripada kamu apabila anjing telah menjilat padanya, untuk dia membasuhnya sebanyak 7 kali. Imam Nawawi ada memberikan penjelasan pada muka surat sebelah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, pada baris yang pertama, fiqhu ahadithil bab, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, bahawa antaranya adalah fihi dalalatun zahirah, maka ini menunjukkan pendapat yang dalil yang begitu jelas bahawa binajasatil kalb, anjing adalah najis. Lianna taharah, kerana perintah untuk bersuci hanya ada dalam Islam daripada sesuatu yang berhadas ataupun sesuatu yang najis. Walaysa huna hadas,
dan tidak ada hadas dalam kes anjing, maka telah tetaplah bahawa fata'ayyana, telah tetaplah bahawa anjing adalah sesuatu yang najis. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah pada penghujung baris yang kedua, wa fihi aidan najasatu ma walagha fihi al-kalb. Di sini juga menerangkan bahawa setiap apa yang anjing telah jilat, maka ianya menjadi najis. Sebab itu Nabi suruh buang falyuriqhu pada hadis yang mula-mula daripada tajuk daripada bab ini. Wa annahu in kana ta'aman ma'i'ah haruma akluh. Dan kalaulah makanan itu jenis secair, maka haram untuk memakannya, kerana Nabi telah memerintahkan untuk membuangnya, mencurahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian okey, perenggan yang ketiga, al-jam'u bainar riwayat. Maka kata Imam Nawawi, tadi kalau kita belajar, ada hadis menyebut kena basuh 7 kali sahaja. Ada hadis kena sebut basuh 7 kali yang awalnya dengan tanah. Ada pula riwayat yang kita belum baca, kejap lagi kita baca, bahawa akhirnya pada waktu itu dengan tanah ataupun awalnya. Ada pula riwayat yang menyebut as-sabi'ah, basuhan yang ketujuh adalah dengan tanah. Ada riwayat yang menyebut wa'affiruhu thamina biturab, maka pada kali yang ke-8 hendaklah digosok dengan tanah. Maka bagaimana kita nak menggabungkan hadis-hadis yang kita baca ini? Maka kata Imam Nawawi, wa fiha dalilun, maka daripada hadis-hadis ini menjadi dalil ala anna taqyid, bahawa sebenarnya syarat adalah pada waktu itu bil ula, sama ada pada awal ataupun selain daripada awal, bukanlah syarat. Maksudnya basuhan tanah tu boleh basuh pada awal ataupun pada akhir ataupun pada tengah. Itu yang pertama. Sebab sebahagian hadis Nabi sebut awal, sebahagian hadis Nabi sebut akhir. Balil muradu ihdahunna, tapi maksud daripada sabdaan Nabi, salah satu daripada 7 basuhan tersebut mestilah dengan air tanah. Wa amma riwayah wa affiruhu thaminah, adapun yang sebahagian riwayat yang kita belum baca, yang mana kali ke-8 hendaklah digosok dengan tanah, maka maksudnya kata Imam Nawawi, annal murada igsiluhu sab'an wahidatan minhunna biturabi ma'al ma'. Maksudnya adalah basuhlah 7 kali, daripada 7 kali tadi mestilah salah satu basuhan adalah basuhan air bercampur dengan tanah. Sebab itu Nabi sebut wa'affiru, gosok yang ke-8 dengan tanah. Maksud daripada gosok yang ke-8, padahal waktu lain Nabi sebut hanya 7, adalah salah satu daripada basuhan tanah tadi mestilah telah dicampurkan dengan air. Dan inilah pandangan majoriti para ulama rahimahumullahu ta'ala. Terus riwayat yang seterusnya. Okey, sebentar. Maksud daripada basuhan dengan tanah pada perenggan yang seterusnya, baris 1, 2, 4, 6. Wa ma'na al-ghusl bit-turab. Apakah maksud basuhan dengan tanah? Bukanlah maksudnya ambil tanah pergi gosok dekat bekas tadi. Tak. Maksud basuhan dengan tanah adalah an yukhlitat turab, mencampurkan tanah dengan air, sehingga pada waktu itu yatakaddar, air tersebut menjadi air tanah. Dan inilah wala farqa, dan tidak ada beza sama ada nak masuk air dulu baru masuk tanah ataupun nak masuk tanah dulu baru masuk air, maka pada waktu itu tiada ada beza. Maka maksudnya adalah air tanah, bukannya pada waktu itu tanah tadi digosokkan pada tempat yang anjing telah jilat. Sebab itu kata Imam Nawawi, fa amma mashu mawdi'in najasa biturab, maka seseorang yang menggosok pada waktu itu tanah pada tempat jilatan anjing, fala yujzi, maka sebenarnya tidak mencukupi. Terus baca hadis tadi 654. Terus
Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah memerintahkan biqatlil kilab pada awalnya untuk membunuh semua anjing ketika mana mula-mula tiba di Madinah. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, ma baluhum wa balul kilab, ada apa di antara manusia dengan anjing. Thumma rakhasa, kemudian Nabi telah memberi keringanan untuk menggunakan khidmat anjing fi qalbi said, ketika mana memburu, wa kalbil ghanam, ketika mana nak menjaga akan al-ghanam, kambing-kambing, maka boleh untuk menggunakan khidmat anjing. Kemudian Nabi bersabda, idza walagal kalbu fil ina, apabila menjilat anjing pada bekas seseorang, maka basuhlah ia sebanyak 7 kali, wa affiruhu thamina fit turab, dan gosoklah ia pada kali yang ke-8 dengan tanah. Kita dah terangkan apakah maksud kali ke-8 pada sebentar tadi. Riwayat 655, terus baca sampai habis. Terus, maka dalam hadis ini ada penambahan, warakhasa, Nabi telah memberikan keringanan untuk menggunakan anjing fi kalbil ghanam, ketika mana anjing untuk menjaga kambing, maksudnya anjing untuk menjaga binatang ternakan, boleh. Wasaid, anjing yang untuk memburu, boleh. Wazara, anjing untuk menjaga ladang, boleh. Maka daripada sini anjing untuk memburu, menjaga keselamatan diri ataupun keselamatan binatang ataupun ternakan, jawapannya adalah boleh. Dan tidak ada menyebut tentang anjing menjaga ladang pada sebahagian riwayat yang lain, kecuali hanya riwayat Yahya. Bab yang ke-22 berkenaan tentang kencing di dalam air yang pada waktu itu tidak mengalir. Baca 652, terus 656. Ini kita sambung lepas sarapan insya-Allah. Jam 9.25 insya-Allah ataupun 9.30 kita sambung hadis-hadis ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.